Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar. Semoga sihat dan ceria. Bersua kita kembali dalam program Ikhlas Negeri Kelantan hari ini dengan tajuk Keselamatan dalam Unit 1 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, juga dikenali sebagai PIRS bagi tingkatan 2. Bersama saya, Cikgu Hayati binti Ibrahim dari SMK Alor Pasir Tanah Merah Kelantan. Okey, sebelum itu, jom kita sama-sama menonton video ini. Ini Meli. Meli suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Meli iaitu Uncle Jim datang ke rumah. Uncle Jim mengajak Meli berjalan-jalan menaiki kereta. Mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle Jim kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba, Uncle Jim membuka baju Meli dan mengambil gambar Meli. Uncle Jim meminta Meli untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian, Uncle Jim menghantar Meli pulang semula ke rumah. Meli keliru dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayah Meli terkejut dan marah. Kemudian menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jangan benarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga adik-adik mengenai kejadian tersebut. Cuba pelajar-pelajar menyatakan apa pengajaran daripada video tersebut. Pada hari ini, diharap pelajar-pelajar akan dapat mencapai standard pembelajaran seperti berikut. 7.1.1 membincangkan tentang gangguan seksual dan penderaan seksual. 7.1.2 mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. 7.1.3 menjana idea cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita lihat pula pengenalan kepada keselamatan. Keselamatan melindungi diri merupakan aspek yang amat penting dan perlu diberikan perhatian khusus dalam kalangan remaja. Ia bertujuan untuk melindungi diri daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Kemahiran kecakapan seksual perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan diri. Setelah kita mengenali secara umum tentang keselamatan diri, seterusnya, kita akan mendefinisikan apakah gangguan seksual. Gangguan seksual adalah tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Tingkah laku berunsur lucak ini tidak diminta, tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu. Menurut Abdul Rashid dalam bukunya Gangguan Seksual, menyatakan bahawa gangguan seksual adalah merupakan perlakuan lucah yang tidak diterima oleh mangsa. Gangguan seksual adalah suatu keadaan yang tidak boleh diterima, baik secara lisan, fizikal atau isyarat seksual. Keadaan ini menyebabkan mangsa berasa terancam, dihina, dipermalukan, dicabul maruah atau melemahkan situasi suasana kerja atau memberi ancaman di sesuatu tempat. Manakala Wilson 1955 mengaitkan gangguan seksual ini
dengan perilaku pekerja yang berbentuk seksual dan biasanya atas dasar kuasa jawatan yang disandang oleh lelaki berkenaan. Maksud gangguan seksual. Gangguan seksual ialah perlakuan yang tidak bermoral, perlu dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi. Terdapat dua jenis gangguan iaitu verbal dan bukan verbal. Salah laku ini memberi impak yang besar terhadap diri mangsa, keluarga, agama, bangsa dan negara. Apa itu penderaan seksual? Sebarang perlakuan individu yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Berdasarkan ensiklopedia, penderaan seksual juga disebut pencabulan. Biasanya kelakuan seksual yang tidak diingini oleh seseorang ke atas individu lain. Ia sering dilakukan menggunakan kekerasan atau dengan mengambil kesempatan daripada orang lain. Apabila kekerasan adalah segera, dalam tempoh yang pendek atau jarang, ia dipanggil serangan seksual. Pesalah dirujuk sebagai penderaan seksual atau biasanya sering kali pencuri. Istilah ini juga merangkumi apa-apa tindak laku oleh seorang dewasa atau remaja yang lebih tua ke arah seorang kanak-kanak untuk merangsang mana-mana yang terlibat secara seksual. Penggunaan kanak-kanak atau individu lain yang lebih muda daripada umur persetujuan untuk rangsangan seksual dirujuk sebagai penderaan seksual kanak-kanak atau perkosaan. Penderaan seksual dilakukan terhadap kanak-kanak biasanya dilakukan oleh seseorang yang jauh lebih dewasa, seseorang yang berkedudukan berkuasa, seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak tersebut. Gangguan fizikal berbentuk sentuhan fizikal yang berunsur seksual seperti mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang itu tersebut berasa kurang selesa. Sentuhan yang diingini seperti menepuk, mencubit, menggesel tubuh, memeluk, mencium, meraba, memegang atau sebarang bentuk sentuhan lain yang berunsur seksual. Bentuk gangguan seksual secara lisan. Bentuk gangguan ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, komen, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsurkan seksual ke atas penampilan pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual yang dinyatakan secara terang-terangan atau secara berkias sehingga seseorang itu tersinggung, terhina, terugut, terganggu untuk berurusan dengan seseorang. Contohnya, pernyataan, komen atau usikan tentang rupa paras atau tubuh badan wanita. Memberi komen tentang saiz buah dada atau punggungnya ataupun permintaan untuk mengadakan layanan seksual. Gangguan seksual berbentuk isyarat. Bentuk gangguan ini dipamerkan melalui sikap atau perilaku seseorang yang memberi maksud,
atau gambaran keinginan yang berunsur seksual. Contohnya, pandangan atau kelingan yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan menjilat bibir, memegang dan memakan makanan dengan cara menggoda, isyarat tangan atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks, tingkah laku mengurat yang berterusan. Gangguan seterusnya, gangguan secara visual. Perlakuan mendedahkan bahagian badan yang sulit yang tidak sepatutnya didedahkan, melukis dan menghantar nota, surat, mel elektronik, SMS, MMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual melalui penggunaan sebarang bentuk peralatan media. Peralatan elektronik atau peralatan komunikasi kepada pengadu yang menyebabkan pengadu berasa tersinggung, terhina atau terugut. Last, gangguan psikologi. Perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual pengganggu sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang bentuk peralatan komunikasi kepada pengadu sehingga menimbulkan tekanan emosi dan mental ke atas pengadu. Contohnya, jemputan sosial yang tidak diingini yang berulang-ulang, ajakan yang rayuan secara berterusan untuk temu janji dan gangguan berunsurkan seksual yang menghasilkan ketakutan mental kepada mangsa. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada berlakunya isu atau masalah gangguan seksual ini. Antara faktor tersebut adalah tarikan fizikal atau personaliti yang menarik. Bentuk badan yang menarik dan seksi adalah menjadi idaman setiap individu, terutama golongan wanita. Pemangsa yang tertarik dengan bentuk fizikal seseorang individu akan mencuba untuk menghampirinya dan melakukan gangguan seksual. Faktor kedua, pemakaian individu turut mengundang ke arah gangguan seksual yang tidak diingini. Ada wanita yang suka berpakaian seksi dan menjolok mata. Mereka dengan sengaja ingin mendedahkan bahagian badan mereka dengan anggapan ini adalah seksi dan menarik. Namun, secara tidak langsung perbuatan mereka menyebabkan gangguan pada diri mereka dari pelbagai aspek. Faktor seterusnya, pergaulan sosial yang tidak ada batasan juga penyebab gangguan seksual. Dalam zaman moden ini, lelaki dan perempuan beramah mesra dan bergaul tanpa mengira batasan. Ekoran daripada pergaulan itu akan mendorong kepada berlakunya gangguan seksual. Selain itu, kuasa turut menjadi faktor gangguan seksual. Di kebanyakan tempat, lelaki biasanya memegang kuasa atau jawatan yang tertinggi berbanding wanita. Kuasa yang dimiliki oleh mendorong mereka memenuhi naluri seksual dengan melakukan gangguan seksual terhadap anggota bawahan. Di samping itu, budaya masyarakat setempat yang turut merupakan faktor pendorong ke arah gangguan seksual. Lelaki yang takut hilang kuasa akan bersikap ego apabila dicabar oleh individu lain. Hal ini disebabkan lelaki mahu dilihat hebat
di mata lelaki lain. Oleh itu, mereka akan membuli secara seksual golongan perempuan yang lemah. Sekiranya mereka berjaya, mereka akan berasa puas dan bangga serta ego kelakiannya akan menjadi lebih tinggi. Kesan gangguan dan penderaan seksual. Gangguan seksual yang berlaku memberi kesan kepada mangsa dari segi psikologi dan emosi. Kesan psikologi adalah seperti mangsa akan hilang motivasi. Individu yang rajin bekerja akan hilang motivasi untuk berbuat demikian selepas menjadi mangsa gangguan seksual. Selain dari itu, hilang minat dalam sesuatu perkara atau diri sendiri. Kemungkinan besar individu tersebut mempunyai perasaan ingin membunuh diri, mengasingkan diri dan suka berada berseorangan. Dia akan mengalami kemurungan dan trauma. Ada mangsa yang merasa rendah diri dan bersalah serta berasa dirinya tidak lagi sempurna seperti sebelum gangguan seksual dan menjijikkan. Mereka turut dipinggirkan oleh masyarakat. Dari segi emosi, mangsa gangguan seksual akan menanggung malu kerana masyarakat akan memandang serong terhadap mereka. Mereka akan hidup dalam ketakutan dan curiga mengenai perkara yang telah berlaku. Secara tidak langsung, ini akan memberi kesan negatif kerjaya individu tersebut. Mangsa akan mengalami tekanan dan sekiranya tidak dirawat, berkemungkinan besar akan menjurus kepada komplikasi yang lain. Seterusnya, cara bagaimana untuk kita menangani gangguan dan penderaan seksual. 1. Tidak bebas bersentuhan. 2. Berkawan secara sihat. 3. Berani berkata tidak. Berpakaian sopan. 5. Tidak merahsiakan masalah gangguan penderaan seksual. 6. Membuat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan kaunselor. Memandangkan data statistik yang dipaparkan, terdapat peningkatan jenayah seksual kanak-kanak. Peranan ibu bapa sangat penting dalam memberi penerangan kepada kanak-kanak bagi mengelak jenayah ini terus berleluasa. Sentuhan tidak baik perlu diketahui oleh kanak-kanak. Bincang dengan anak-anak sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Ajar anak-anak untuk meluahkan perasaan yang tidak selesa dengan meluahkan dengan perkataan. Percayalah anak-anak anda. Ajar anak tentang badan mereka, istilah yang mudah difahami. Jangan memaksa dan menekankan anak-anak untuk bermesra dengan sanak saudara. Last, akibat peningkatan data secara mendadak, Menteri telah menambah akta yang melibatkan kanak-kanak dan wanita. Mari kita sama-sama hayati sedutan video ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menggubal 2 akta baru bagi mengiktiraf profesen kerja sosial dan melindungi mangsa gangguan seksual. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, kedua-duanya dijangka dibentangkan pada mesyuarat pertama penggal ketiga persidangan Parlimen ke-14 Mac ini. Penggubalan Akta Gangguan Seksual yang merupakan inisiatif Kerajaan Pakatan Harapan akan dapat menangani kelemahan dalam perundangan dan peraturan sedia ada berhubung gejala gangguan seksual. Ketika ini, tidak ada undang-undang khusus bagi gangguan seksual. Sebaliknya, hanya mempunyai kod etika dan garis panduan berkaitan.
Kod etika dan garis panduan sedia ada ialah Kanun Keseksaan, Akta Kerja 1955, Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja dan Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual di Tempat Kerja dalam Perkhidmatan Awam. Kesemuanya tidak mendefinisi gangguan seksual dengan terperinci. Sebab itulah kita nak buatkan satu akta ini untuk gangguan seksual. Kita dah buat pun satu kajian tinjauan soal selidik gangguan seksual. Kita dapat 28,000 dekat 30,000 responden, di mana kita nakkan satu kementerian ini bersama dengan pasukan projek khas dalam undang-undang ini, daripada wakil kementerian, daripada agensi kerajaan, ahli akademik, wakil NGO yang mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman yang luas mengenai isu ini, kita dapat menangani bersama supaya kita dapat ada akta ini. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh bahaya perbuatan mengintai atau menghendap yang perlu diklasifikasi sebagai perbuatan jenayah. Kita juga ada akta, kita nak perbaiki akta hendap, stalking. Kalau dia hendap dia tengok tu, tak apa, kadang tidak menjadi hal, tetapi kalau betul-betul ini memudaratkan keadaan, kita nak juga menangani masalah ini. Antara elemen draft tersebut adalah berhalusi definisi gangguan seksual yang menyeluruh, mekanisme nak adu, bila adu tu dia kata dan pengadu itu mendapat lagi masalah malu, masalah diejek, masalah macam-macam. Jadi ini membuatkan satu yang kita tidak mahu. Akhir kalam, apa yang dapat disimpulkan hasil pembelajaran ini, kita dapat merumuskan pengertian gangguan dan penderaan seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan berlaku gangguan tersebut, kesan dan langkah-langkah untuk menangani kes yang semakin meningkat kian hari. Oleh itu, mari kita bersama-sama memerangi gangguan seksual dan penderaan seksual melalui kempen Katakan Tidak. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Hayati. Semoga kita bertemu kembali dengan topik yang lebih hangat lagi. Assalamualaikum.